Salam sejahtera anak-anak murid teacher tahun 5. Jadi pada hari ini kita sambung topik seterusnya dalam mata pelajaran sains tahun 5. Masih unit 2 manusia. Hari ini teacher akan sambung topik kedudukan dan fungsi sendi. Jadi kalau anda masih ingat dalam pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari sistem rangka manusia. Betul? Okey, jadi sebelum teacher beralih kepada topik kedudukan dan fungsi sendi, ingin teacher membincangkan jawapan yang kita dah buat dan teacher dah beri dalam lembaran kerja berkenaan dengan sistem rangka manusia. Okey, jom kita tengok lembaran yang pertama. Okey, ini lembaran yang pertama yang teacher beri. Alright. Okey, ini gambar kita kata tulang rangka seorang manusia, sistem rangka. Okey, atas kali ini ialah tengkorak, diikuti dengan tulang tangan, kemudian tulang rusuk, tulang belakang, dan akhirnya tulang kaki. Okey, kita kena labelkan, tulis cantik-cantik. Okey, di bawah ini pula nyatakan fungsi utama rangka manusia. Okey, anda boleh rujuk buku teks sains tahun 5. Okey, tengkorak fungsi dia melindungi otak. Tulang belakang fungsi dia menyokong tubuh badan. Tulang rusuk pula fungsi dia melindungi organ dalaman. Contohnya seperti jantung dan peparu. Tulang tangan dan tulang kaki pula sebagai sokongan dan pergerakan. Okey? Right. Helaian yang kedua. Ini lembaran yang kedua. Okey, namakan bahagian P dan Q. Jadi bahagian dalam sistem rangka manusia ni, P ialah tulang rusuk, Q ialah tengkorak. Okey? Apakah fungsi bahagian Q? Apakah fungsi tengkorak? Jadi jawapannya melindungi otak. Okey? Dan bahagian C, penunggang motosikal perlu memakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Perlukah kamu memakai topi keledar semasa membonceng motosikal bersama ayah kamu? Jadi kejadian ini sering berlakulah di mana pembonceng motosikal, tak kira pembonceng ke penunggang pun kadang-kadang pun tak pakai juga topi keledar. Okey, jadi perlukah anda pakai? Jawapannya ya. Okey, dan di bawah ada satu lagi soalan. Teacher tanya sebab, mengapa? Jadi kalau kita tidak pakai topi keledar, ia akan mungkin membawa kecederaan kepada tengkorak dan otak kita apabila kita mengalami ataupun kita menghadapi kemalangan. Okey, jadi sebagai langkah berjaga-jaga, kita perlulah memakai topi keledar semasa membonceng atau semasa menunggang motosikal. Okey, jadi itulah dua lembaran kerja yang mudah yang teacher beri pada pelajaran yang lepas. Okey, yang belum buat sila buatlah. Okey, hari ini kita sambung dengan sendi. Topik sendi. Apakah sendi? Apakah maksud sendi? Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Okey, bermaksud antara tulang dengan tulang. Okey, tempat bertemu dia kita panggil sendi. Alright? Okey, next one. Kedudukan sendi. Ini kamu perlu hafal, perlu tahu. Okey? Jadi ada semuanya kalau awak kira berapa anak panah berwarna merah ni, kalau kita kira semuanya ada 8. So secara umumnya ada 8 sendi. Dan ia berbeza dari segi kedudukannya pada sistem rangka manusia. Okey? Yang pertama, atas, kita mula dari atas sekali. Sendi pada tulang leher. Okey, di sini tulang leher kita. Membolehkan kita mengangkat dan membengkokkan kepala kita. Boleh pusing kiri, boleh pusing kanan.
boleh buat satu bulatan. Betul? Ini semua disebabkan oleh sendi pada tulang leher. Okey, sendi yang kedua, sendi pada tulang bahu. Ni tulang bahu kita. Supaya bahu kita boleh bergerak. Okey? Dan seterusnya, sendi pada siku di sini. Siku kita membolehkan tangan kita dibengkokkan. Kalau tak ada sendi sini, kalau sini sampai sini semua tulang, jadi kita tak boleh bengkokkan tangan kita. Okey, ketiga. Sendi pada tulang pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Sini ada satu sendi. Okey, mana tulang tangan dengan tulang ini bertemu. Ini sendinya. Kita boleh membuat satu putaran dengan sendi kita. Dengan pergelangan tangan kita. Okey. Sendi pada tulang belakang. Tulang belakang kita pun ada sendi supaya kita boleh membongkok. Okey, dan sendi pada tulang pinggul kita. Okey. Seterusnya, sendi pada tulang lutut membolehkan kita membengkokkan kaki kita. Dan akhir sekali, sendi pada tulang pergelangan kaki. Okey, jadi semuanya secara amnya ada 8. Okey, jenis sendi. Okey? Alright. Fungsi sendi. Ini sangat penting. Secara umumnya lah kita tengok dalam gambar ni. Mengapakah budak lelaki, budak ni lah, dan wanita ini di bawah tidak dapat membengkokkan tangan dan kaki mereka. Kalau tengok di sini budak ni, belah tangan ni yang okey, dia boleh buat tanda macam ni, dia boleh buat macam ni. Tapi sebelah tangan ni dia tak boleh bergerak, dia tak boleh bengkok apa-apa. Macam perempuan ni juga, kaki dia satu belah okey, satu tak boleh dibengkokkan. Mengapa? Sebab tangan ni, budak ini dah patah. Jadi kalau tangan kamu patah, perlu kamu pakai plaster yang menghadkan pergerakan sendi. Jadi itu sebab sendi di sini tak boleh bergerak. Sama juga dengan kaki. Kalau kaki kamu patah, terutamanya di kawasan lutut, okey, jadi doktor akan letaklah plaster ataupun alat macam ni untuk membolehkan kaki kamu tidak bergerak, supaya kamu dapat sembuh dengan lebih cepat. Okey. Jadi fungsi sendi secara umumnya, sendi membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Dalam gambar ini, awak boleh nampak ada 3 budak, seorang pemain bola, seorang penari dan seorang pemain papan luncur. Jadi pemain bola sepak ni tengok kaki dia boleh bengkok untuk menendang bola. Tangan dia pun boleh bengkok untuk mengimbangkan badannya. Dan sama juga seperti penari ini, tengok tangannya, pergelangan tangannya boleh dibengkokkan, nampak lebih ayu tariannya. Dan biasanya penari-penari ini kebolehlenturan tubuhnya sangat baik. Maksudnya tubuh dia boleh lentur macam ni dengan sangat baik. Sama juga seperti pemain papan luncur ini. Dia tengok kaki dia boleh dibengkokkan, tangan dia pun boleh bengkok. Ini contohlah. Okay? Alright. Fungsi sendi secara umum atau secara khususnya, kita pergi kepada tulang leher dulu. Sendi pada tulang leher, yang ini tulang di sini, membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putaran. Okey, gambar yang pertama kita tunjukkan budak tu boleh pusing kepala dia ke kiri dan ke kanan macam teacher buat ni. Okey, dan gambar yang kedua menunjukkan budak tu menggerakkan kepala dia secara pusingan atau putaran. Apa yang cikgu tengah buat sekarang ni. Okey? Jadi kenapa kita boleh buat pergerakan macam tu? Kerana di tulang leher kita ni ada sendi. Okey, teruskan. Sendi pada tulang bahu, tulang tangan dan tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh kita.
Kalau tengokkan budak ini, dia boleh mengangkat tangan dia macam ni, dia boleh angkat tangan dia ke atas, dia boleh melenturkan badannya ke kiri, membengkokkan badannya. Jadi semua pergerakan ini memerlukan kewujudan sendi. Okey. Fungsi yang ketiga, sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke hadapan, ke tepi atau membuat putaran. Seperti gambar ini menunjukkan budak ini sedang melontar atau membaling bola. Ini permainan baseball. Mereka membaling bola. Jadi kalau nampak pergerakan macam ni memerlukan kewujudan sendi. Kalau tak ada sendi tak bolehlah buat pergerakan seperti ini. Terutamanya sendi pada tulang bahu kita. Okey? Alright, seterusnya. Sendi pada tulang lutut pula dan tulang pinggul membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Kalau sini tak ada sendi, semua tulang sebatang panjang-panjang, kita tak boleh nak membengkokkan kaki kita. Alright, jadi kita pergi pula kepada kepentingan. Selepas kita mempelajari sendi, apa itu sendi, kedudukan sendi ada 8 kedudukan dan juga fungsi setiap sendi itu. Jadi kita pergi kepada kepentingan sistem rangka manusia. Apa pentingnya sistem rangka manusia? Okey, pertama, sistem rangka dapat menyokong berat badan hingga membolehkan manusia berdiri. Okey, tengok gambar ini. Lelaki ini sedang berdiri tegak. Dan berjalan. Lelaki ini sedang berjalan, melakukan pelbagai pergerakan dengan stabil. Pergerakan macam ini pembina badan. Mereka membuat kita kata senaman, dan juga ini mengangkat berat. Okey, jadi tanpa rangka, tanpa sistem rangka, kita tidak boleh melakukan semua jenis pergerakan macam ini. Okey? Yang kedua, sistem rangka juga dapat mengekalkan bentuk badan. Tengok gambar ni, kelakar kan? Inilah jadinya kepada kita kalau kita dilahirkan tanpa tulang. Tanpa sistem rangka, badan kita akan bentuk macam ni, macam jelly. Macam jelly, macam agak-agak lembut-lembut macam tu. Tinggal apa? Tinggal kulit dengan isi saja. Tulang tak ada jadi macam ni. Kalau ada sistem rangka, tengok kita dapat berdiri tegak dan badan kita ada bentuk. Bentuk tangan, bentuk kaki, bentuk kepala. Dia ada bentuk yang khusus dan kita dapat berdiri dengan tegak. Kalau tak ada sistem rangka, jadi macam ni. Macam agak-agak, macam jelly. Okey? Yang ketiga, sistem rangka dapat melindungi organ dalaman daripada kecederaan. Ini sangat penting. Organ dalaman ini merangkumi otak kita dan juga paru-paru dan jantung. Okey, otak kita ni dilindungi oleh tengkorak kita lah di luar ini. Sebenarnya tengkorak manusia ni agak keras. Kepada pesakit yang menjalani pembedahan otak, doktor terpaksa guna gergaji. Betul lah, gergaji untuk memotong masuk tengkorak baru dapat sampai kepada otak kita. Jadi pembedahan yang melibatkan pembedahan otak ni adalah pembedahan yang sangat-sangat serius dan sukar. Dan juga untuk pembedahan jantung. Pesakit jantung yang memerlukan pembedahan, doktor perlu memotong dulu tulang rusuk kita dengan gergaji supaya dapat sampai ke jantung kita. Betapa seriusnya. Jadi sistem rangka kita ini pentinglah sebab dapat melindungi organ-organ ini daripada kecederaan. Okey. Jadi itu sahaja buat hari ini. Okey, dan tugasan minggu ini sila lengkapkan lembaran kerja 8 dan 9 dalam buku kerja sains anda. Okey, buku kerja sains anda yang berwarna hitam kelabu itu. Lengkapkan lembaran kerja 8 dan
9. Okey, maka dengan itu teacher ingin mengundur diri. Kita berjumpa di sekolah pada minggu hadapan. Saya pasti semua murid tertunggu-tunggu untuk balik ke sekolah. Duduk rumah terlalu lama pun boring kan? Jadi kita berjumpa semula di sekolah pada minggu hadapan. Okay, sekian saja daripada Teacher Gun buat kali ini. Bye.